Ha. Adakah semua rokok itu haram? Rokok daun macam mana? Rokok elektronik? Dia ulama-ulama yang mengharamkan ini, dia kata merosakkan kesihatan. Allah kata wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu yang mengusahakan atau melakukan perkara yang memudaratkan diri kamu sendiri. Nampak? Jadi yang mengatakan makruh ialah yang tidak memudaratkan. Kerana apa? Membazir saja. Makruh katanya. Okey? Tapi yang memudaratkan, merosakkan jantung kita, merosakkan paru-paru kita, maka itu haram. Nah, sama ada rokok daun atau daun rokok, tak ada kira. Nah, jadi kalau tidak memudaratkan, boleh kita kata mungkin benar pendapat yang mengatakan makruh. Tidak memudaratkan, asap saja dan membazir saja. Boleh kata makruh. Tapi kebanyakannya tu nak memudaratkan. Hukum sebenar merokok pada zaman ni, weed bagaimana pula? Gini ulama khilaf, ada kata makruh, ada kata haram. Nah, kalau benda tu tak perlu sangat kurang ke. Kalau benda tu sebab apa? Sebab ada kata tak benda ni membahayakan kesihatan. Gini, kalau kita yakin dia membahayakan kesihatan baru haram. Okey, misalnya orang isap rokok. Serak sekali. Bahaya dah ke tak? Oh, tak bahaya lagi. Berapa batal baru jadi bahaya? 10 batal. 10 batal baru haram. 9 batal tak haram lagi. Gitu ulama kata. Nah, jangan gaduh. Sebab apa? Kalulah benda itu semata-mata tu jadi haram, okey, makan gula tu haram dah. Pas buat kita kecil manis saja. Tak boleh makan gula. Jerit buat kita tu email. Haram makan gula. Allah nyanyi ambon. Bunyi gula. Muka lain yang boleh tinggal lagi kalau gula gak. Patu mudarat bahaya kata tu email. Haram tu email makan gula. Tak boleh Nama tak boleh kau. Siap jerit pula tu email. Hak tu kita kata ulama ni dia bijak juga buat hukum hakam. Jangan buat terbolah kan. Ulama ni dia halu. Ada sebab tu jadi khilaf tu, tak jadi muktamad tu. Ada kata haram, ada kata makruh. Jadi bagi orang tak merokok lagi, tak usah merokok lah, tak ada pedoh. Baik makan nasi kau gaul dia ni. Tapi kalau hak lekat dah jadi gia dah. Kalau rasa boleh tinggal, tinggal. Gitulah benda macam biru-biru masuk ulama kata sio-sio. Ambil piti 10 rial cucu bakar bazir lagu tu lah ulama kata. Sebab apa? Sebab hatta ahli perubatan pun tak boleh nak pastikan berapa batal baru bahaya nah. Vape pun sama nah. Kita nak makan, nak seduk vape kau, nak seduk pala gas kau ikutlah. Jadi kita nak kata kau ni kita tak boleh nak ikut. Macam-macam nyoreko pok ni, macam-macam. Pala paik lah macam-macam. Sekarang ni biasa. Rokok elektronik. Rokok elektronik ni tuan-tuan, yang pertama sekali Mufti wilayah dah beritahu hukumnya haram. Hukum haramnya di atas dasar yang pertama, Mufti wilayah kata berdasarkan kajian beberapa badan yang berautoriti dalam bahagian saintifik ini, mengatakan dia boleh bawa kanser, dia boleh memudarat kesihatan itu ini dan seumpamanya. Yang kedua, kerana rokok itu dikira satu adat yang buruk, adat orang-orang yang buruk. So jadi dia akan tashabbuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Nabi kata. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum itu. Kalau kita menyerupai kaum perokok yang banyak ahli maksiat, contohnya ahli maksiat ni merokok banyaknya, so kita masuk kumpulan tu. So itulah antaranya. Tapi saya ada sedikit pendapat berbeza sebelum tu. Saya punya pendapat, sebab saya dah jumpa beberapa orang yang merokok elektronik, dan mereka berkata bahawa mereka telah pun mengambil rokok itu sebagai jalan untuk menamatkan rokok biasa. Saya menerima pendapat itu, dan dia kata dia telah pun, dia beritahu kalau sebelum ni saya merokok berapa batang, sekarang ni saya tak dah. Saya ambil rokok elektronik ni pun dah saya boleh kawal. Dia tak macam rokok biasa. Dia kata rokok biasa ni bila kita lepas makan, kita memang nak merokok. Dia punya lazat dan sedap dia tu. Tapi rokok elektronik tak perlu. Tak semestinya selepas makan kita akan merokok elektronik. So berdasarkan kepada maklumat-maklumat ini, saya pernah berpendapat,
bahawa kalau satu orang itu memang betul niat dia untuk menamatkan rokok biasa, lalu dia pergi kepada rokok elektronik, maka dia memang buat benda yang tak elok juga. Tapi akhafu dararain, lebih mudarat dia lebih kurang berbanding rokok biasa. Kerana berdasarkan kepada Public Health England telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa rokok elektronik itu 95% lebih kurang dia punya mudarat berbanding rokok biasa. Dalilnya banyak. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi bila kita baca ayat ini, seolah-olah dengan keadaan seperti itu kita telah mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Antara lain kita akan dapati bahawa walaupun ayat yang kita baca dalam surah Baqarah itu berkenaan dengan perbelanjaan infak fi sabilillah, tetapi keumuman ayat tersebut yang disebut dalam kaedah wal haqqu annal i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab fa kullu ma sadaqa alaihi annahu tahlukah fid din aw dunya fa huwa dakhilun fi hadza wa bihi qala ibnu Jarir at-Tabari. Ini dinukilkan daripada Asy-Syaukani rahimahullah. Maksudnya sebenarnya pengajaran itu diambil melalui keumuman lafaz, bukan melalui sebab penurunan ayat secara khusus. Maka setiap yang menepati maksud kebinasaan sama ada terhadap agama atau dunia, maka ia termasuk dalam umum ayat ini. Dan inilah yang dipegang oleh Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir at-Tabari. Boleh rujuk dalam Faidul Qadir juzuk pertama muka surat 222. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah amat mengasihi. Menurut Al-Jassas, ayat tersebut mengandungi larangan daripada melakukan pembunuhan sama ada terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri, secara jelas atau secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Inilah yang dinyatakan dalam Ahkam Al-Quran ayat juzuk ketiga muka surat 127. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la darara wala dirar. Jangan membawa kemudaratan dan tak harus mengenakan kemudaratan tanpa hak. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah yang menunjukkan penharaman melakukan kemudaratan secara umum, sehingga nas hadis ini dijadikan salah satu kaedah fiqh. Kemudian kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan fiha abada. Siapa yang meneguk racun lalu membunuh dirinya, maka racunnya akan sentiasa di tangannya sampai meneguknya dalam neraka jahanam berkekalan selama-lamanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi ancaman balasan neraka dan siksaan yang dahsyat bagi orang yang melakukan tindakan yang membinasakan diri sendiri. Secara umumnya dalil tersebut mengharamkan segala bentuk tindakan yang membunuh diri, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kami nyatakan keharaman ini kerana kias kepada rokok, bahkan mudarat dia lebih besar. Dapatan, kajian dan apa yang berlaku mutakhir ini jelas menunjukkan vape membawa kepada kematian, membawa kepada kerosakan paru-paru, jantung dan dalaman manusia, boleh membawa kepada kesihatan yang mudarat dan melemahkannya. Kedua, mengandungi bahan-bahan beracun seperti nikotin cecair, tuling dan lain-lain lagi. Ketiga, membawa kepada ketagihan dan menghayalkan. Keempat, membawa kepada pelbagai penyakit seperti kanser, kecacatan janin dan lain-lain. Kelima, memudaratkan kesihatan orang sekeliling dan mencemarkan alam sekitar. Sepanjang kajian saya berdasarkan laporan-laporan yang sah yang dibuat oleh saintis-saintis yang melaporkan dalam jurnal-jurnal diiktiraf. Artinya kajian mereka diterima pakai diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sepanjang laporan-laporan seumpama itu yang kita kaji, ia menampakkan memang benar kemudaratan rokok elektronik rendah berbanding rokok biasa dan shisha. Sebab yang paling mendasar, rokok biasa sebagai contohnya menggunakan tembakau.
tidak langsung digunakan oleh rokok elektronik, maka mudaratnya agak ringan. Sebab itu bagi seseorang perokok tegar, sudah gian dengan nikotin, sudah gian dengan kimia-kimia dalam tembakau, bagi mereka yang tidak berubah dengan mengambil rokok elektronik, saya bersetuju. Saya bersetuju berdasarkan kaedah dalam agama. Kaedah yang berbunyi yajuzul tikab bi akhaffid dararain. Harus antara dua mudarat kita memilih yang ringan mudaratnya. Berbanding rokok dengan shisha, rokok elektronik ringan mudaratnya. Maka bagi seseorang yang hendak berhenti merokok ataupun shisha, dengan memilih untuk menghisap rokok elektronik, dalam proses untuk berhenti sama sekali, akhirnya saya bersetuju. Kaedahnya betul dan kaedahnya baik. Tetapi dengan syarat ada azam nak berhenti dari segala-galanya sama sekali. Kalau boleh akhirnya rokok elektronik pun tak hendak dihisapnya, kalau boleh. Tapi prosesnya berlaku perlahan-lahan, ada fasa-fasanya, saya bersetuju. Berhenti daripada rokok dan shisha, ambil rokok elektronik, proses itu saya anggap baik. Sebab ikhwan pengguna rokok elektrik, saya mau tanya hukum rokok elektrik itu apa ya? Saya takut terjebak dalam syubhat. Rokok elektrik itu yang mana? Yang asapnya banyak tuh ya? Itu ada ini nggak? Nikotinnya gitu-gitu ada nggak? Ada. Ada yang nggak boleh lah. Kalau mengganggu kesehatan maka itu tidak boleh. Atau ada rokok herbal. Kalau rokok itu mengganggu kesehatan, ya tidak. Apa hukum rokok elektrik? Hukum rokok ini tidak disebutkan secara teks dalam Quran. Tak ada secara teks dalam hadis. Kalau babi ada tak dalam Quran? Hurrimat alaikumul maitatu, haram bagi kamu bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi, anjing ada dalam hadis. Tapi rokok tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka ulama berijtihad. Lain kepala, lain isinya. Yang satu mengatakan rokok ini mudaratnya sangat tinggi. Rokok dapat menyebabkan penyakit kanker, impotensi, keguguran. Rokok itu membunuhmu. Maka karena tinggi dia bilang rokok itu haram. Yang satu lagi mengatakan rokok tidak haram, hanya sampai makruh. Jadi dua pendapat. Yang satu menyebut haram, yang satu menyebut makruh. Saya tidak merokok. Dan saya sampaikan dua-duanya. Kalau jamaah mau ikut haram, jangan merokok. Kalau jamaah mau ikut makruh, merokok sama macam makan potai. Sama macam makan kerupuk jengkol. Yang tak betul itu, pas ditanya hukum rokok, kau merokok? Haram. Pas rokok kawan, makruh. Ini tak betul. Tapi kau bilang kemarin haram. Kalau punya aku, kalau punya kau makruh. Itu tidak istiqomah. Itu namanya mencela-mencela. Jadi rokok itu hukumnya dua. Ada yang mengatakan haram, Muhammadiyah mengatakan rokok haram, NU mengatakan rokok makruh. Kenapa makruh? Karena banyak kiai merokok. Guru-guru saya banyak merokok. Lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia makruh. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Sebelum beliau Syekh Nasir Farid Wasil haram. Jadi tentang masalah rokok ini dua pendapat.